Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita menggunakan kelas kafar kita pada hari ini, iaitu 24 bulan 5 tahun 2021, hari Isnin. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan peluangnya. Dapatlah sama-sama kita berjumpa untuk kelas Google Meet kita pada hari ini. Hari ini mudah saja. Ni ada kat bahasa. Hari ini kita akan untuk subjek untuk subjek tauhid kita dah habis sampai ke Al-Asmaul Husna. Jadi hari ini sepatutnya kita akan mula peperiksaan sebenarnya. Peperiksaan semester pertama. Tapi oleh kerana PKP, kamu akan dapat soalan buat kat rumah. Patutnya ambil soalan kat sekolah, kemudian buat di rumah. Tetapi kerana PKP, sekolah tak boleh datang ramai-ramai, mak ayah kamu tak boleh datang ramai-ramai ambil kertas soalan. Jadi kita akan tangguh lepas cuti ni, tengok macam mana. Sebab esok 25 dah PKP 3.0 Jadi siapa tak nak bebankan mak ayah kamu, dan insya-Allah baik, tak apa. Hari ini mudah saja kita buat tauhid. Semua pastikan kena ada dua-dua buku ni, buku teks tauhid warna biru ni, dan juga buku warna hijau ni, buku tauhid juga, buku latihan dan aktiviti. Dah ada dah. Kita buat sama-sama hari ni. Boleh? Boleh. Fasha ada, kita tengok kehadiran. Anissa, Khalis. Anissa pun tak tahu. Arsyad kot. Titan yang gambar ni. Maya, Sarah, The Daily Jabbar, Fasha, Dailatul, Anissa. Ada berapa orang? Ada 9 orang daripada 18 orang. Hilang, ramai hilangnya lagi ni. Tak apa, Ustaz rakam ni. Jadi bolehlah tengok sendiri nanti yang tak hadir tu. Jadi kelas ni kita buat aktiviti bersama-sama, latihan sama-sama. Jadi kalau ada soalan terus tanya. Faham Buka je suara. Tapi kalau tak ada senyaplah. Angkat tangan ke. Siapa baru masuk? Azim Azim, tengok, pastikan ada buku ni. Buku Balkis pun sama. Pastikan ada buku warna hijau ni, buat latihan dengan buku teks tu buat rujukan. Baik, insyaAllah kita mulakan dengan pelajaran ke-7. Kita start pada belakang. Start belakang baru ke depan. Semua orang buka muka surat 36, buku latihan. Buka muka surat 6 semua. 36, sorry. Khurafat, pelajaran khurafat. Untuk buku teks pula, khurafat muka surat 49.
Khurafat muka surat 49. Kita dah buat dah. Okey, baik. Okey, cantik. Okey, kita senang saja. Okey, kita buat sama-sama bagi habis. Okey, kita tengok buku latihan pelajaran yang ketujuh, subjek apa ni? Bab khurafat. Okey, soalan 7.1, tuliskan apa dia. Okey, kosong ni. Jadi bila kita tengok kosong, satu apa? Pengertian khurafat. Yang kedua, dalil naqli. Okey, sekarang cari pengertian khurafat muka surat 49. Senang saja yang bawah ni. Okey, kat laut tu. Khurafat ialah ni tak pengertian lagi. Pengertian yang ini. Kepercayaan dan perbuatan karut yang bertentangan dengan tauhid dan syariat Islam. Kepercayaan dan perbuatan karut yang bertentangan dengan tauhid dan syariat Islam. Itu jawapan dia. Tulis kat ni, kat dalam ni. Okey, buat. Ui, manisnya air. Okey, buat muka surat sini. Kalau boleh kat tepi ni buat muka surat. Senang nak check. 49 tulis 49 kat tepi ni. Boleh? Azim mungkin tak? Kita tengok yang dulu, yang kedua. Dalil naqli. Dalil naqli muka surat sebelah dia. Muka surat 50 atau 50 kat sini. Okey. Ni dalilnya ni saja. Qul a'udzu surah An-Nas je. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, habis. Okey. Jadi Ustaz nak kamu tuliskan terjemahan dia saja. Muat tak? Apalah, tulis ni lah, tulis ayat Quran dia. Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas. Tulis. Okay, kalau Ustaz Ali cepat sangat beritahu tau. Anissa okey tak Anissa? Lama tak dengar. Ada masalah tak? Okay. Kita tengok seterusnya muka surat 37. Ciri-ciri khurafat. Tenang sahaja. Cari ciri-ciri khurafat muka surat 50 juga. Tulis kat tepi ni 50. Muka surat 50. Ada 4. Soalan dia nak 4. Kat sini ada berapa? Ada 4, cukup. Okey. Jadi soalan yang pertama, mengagungkan kekuasaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Mengagungkan apa?
kekuasaan yang tak nampak, yang bertentangan dengan apa? Syariat Islam. Hanya syariat Islam saja yang boleh diagungkan. Selain pada tu tak boleh. Agama lain ke, Kristian ke, Buddha ke. Hanya agama Islam sahaja. Bagi orang Islam, hanya agama Islam sahaja yang boleh diagungkan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua. Okay. Yang kedua, melakukan perbuatan yang macam mana? Yang bertentangan dengan apa? Syariat Islam. Yang pertama ni lebih kepada dalam hati kita. Kita agungkan. Oh, dalam hati, cakap dalam hati. Oh, bagusnya agama ni. Bagusnya lebih baik pada Islam ni. Tak boleh. Yang kedua, kita buat sendiri perbuatan tu. Mereka buat sendiri perbuatan tu. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Okay. Yang ketiga, mengamalkan adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Mengamalkan adat yang bertentangan dengan apa? Syariat Islam. Sama sahaja. Yang bertentangan dengan syariat Islam. Tiga ni yang bertentangan dengan syariat Islam. Satu, mengagungkan kekuasaan. Lepas tu melakukan perbuatan itu sendiri. Lepas tu mengamalkan adat. Adat ni benda kebiasaan. Contoh adat tu, bila buka rumah, sebelum ni ada. Bila nak masuk rumah baru, dia kena sembah ataupun puja tiang kat rumah tu. Letaklah macam-macam. Okay? Lepas tu jampi dan sebagainya. Haram. Okay? Sebab ia bertentangan dengan syariat Islam. Okay, yang baru masuk siapa? Akif cuba try buka mikrofon sekejap. Tak boleh buka Boleh. Boleh, okey. Okey, yang Akif baru masuk, buka buku Arif. Arif. Okey, buka buku aktiviti. Kita buat aktiviti. Maksud tadi 36, sekarang 37 dah. Subjek Tauhid. Okay. Itu yang ketiga. Mengamalkan adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Okay, muka 50. Okay. Kemudian yang keempat, mempercayai. Percaya apa? Kuasa. Okay, kuasa siapa? Kuasa lain. Tutup suara. Okey. Mempercayai kuasa lain. Kuasa siapa? Selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya selain daripada Allah, ada kuasa ghaib lah. Kuasa ghaib yang hebat. Jadi ini boleh membuatkan seseorang itu melakukan perbuatan khurafat. Contohnya, dia percaya jin ataupun hantu ke boleh bantu dia. Jadi dia tak percaya pada Allah, dia tak minta doa kepada Allah, perlindungan daripada Allah, tapi dia minta tolong pada jin atau hantu. Contoh, dia masuk hutan, takut. Atau kat hutan kan banyak bahaya kan, binatang buas dan tumbuh-tumbuhan beracun dan sebagainya. Ataupun curam ke, boleh terjatuh ke. Jadi dia minta tolong kat penunggu hutan tu, contoh. Dia bukan minta tolong kepada Allah, bukan doa kepada Allah, minta keselamatan daripada Allah. Okay? Tapi dia minta kepada selain daripada Allah. Yang dia rasa selain daripada Allah itu mempunyai kuasa untuk jaga dia. Itu khurafat. Buat mempercayai kuasa lain selain dari Allah. Okay, boleh Senang Okay. Ini contoh soalan UPSRA. Okay, 2010. Soalan ni 2010. Masa kamu darjah berapa ni? Budak lagi. Okay. Soalan yang ketiga. Kebetulan keluar. Soalan ni tahun 2010 dulu. Di dalam UPSRA keluar soalan pasal khurafat.
Okey, apa soalan ni? Macam ni lah bentuk rupa soalan dia. Kertas peperiksaan UPSRA ni. Ya, jadi tapi bezanya kamu sekarang kamu boleh buka buku teks. Masa peperiksaan nanti kamu tak boleh buka buku teks. Kamu menghadap lah benda ni. Okey, kalau siapa yang tak ulang kaji dia tak boleh jawab. Okey, tengok nombor 1. Nyatakan pengertian khurafat. Tengoklah buku. Muka surat 49 tadi. Ya. Khurafat ialah kepercayaan dan perbuatan karut yang bertentangan dengan tauhid dan syariat Islam. Tulis kat situ. Tulis kat nombor 2. Dapat 2 markah. Tulis tu dapat 2 markah. Okey. Kalau kamu jawab kepercayaan dan perbuatan yang karut, dapat 1 markah. Tak lengkap. Okey. Jadi kalau dapat 2 markah, tulis biar lengkap. Okey. Yang kedua, tuliskan 3 contoh. Bila dia minta 3, bagi 3 sahaja. Okay, dia nak 3 contoh. Macam Ustaz cerita tadi, macam-macam contoh ada. Siapa bunyi tu? Anissa. Okay, senyap-senyap Okay, tengok. Ada contoh tak? Ni contoh ada banyak. Contoh khurafat. Muka surat 51. Okay, tengok surat 51. Dia nak 3 saja. Jadi pilihlah salah satu yang pada banyak ni. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tapi nak 3. Setengah daripada ni cukup. Apabila ada borong gagak berbunyi di bumbung rumah, menandakan ada ahli keluarga yang akan meninggal dunia. Adakah borong gagak itu mempunyai kuasa untuk tahu ajal seseorang? Tak. Jadi ini salah satu contoh. Kemudian memuja pokok untuk mendapat sesuatu hajat. Tengok pokok dia, tengok pokok dia minta kat pokok. Itu dah boleh syirik dulu. Okey, memuja kubur yang dianggap karamah untuk mendapat sesuatu hajat lebih kurangnya. Ni pokok ini kubur. Gariskan pokok di kubur. Mandi safar. Mandi safar ni famous untuk orang Melayu. Pada bulan Safar dia ada mandi safar untuk membuang sial dan untung. Apa laki dalam bahasa Melayu apa? Nasib baik tak ada dalam Islam. Kat Islam tak ada situ nasib baik dengan sial. Okey, nasib malang tak ada. Okey, semua telah ditentukan oleh Allah qada dan qadarkan. Okey. Jadi kalau dikata kalau aku tak nak dapat sial ataupun aku tak nak dapat nasibnya malang, aku buat ni. Tak boleh. Okey. Tak ada pun. Mandi tu sini tak ada apa-apa. Mandi tu bersihkan badan je cukup dah. Tak ada berikan kesan apa-apa kepada kamu. Okey, qada dan kamu bila dia tentukan contoh kamu kena kemalangan ni esok. Kamu mandi 10 jam pun, berendam pun, tak bunga, macam-macam bunga, sabun semua, shampoo semua, tetap akan bila kena masanya, maka akan tetap terjadi juga. Okey, mandi bunga untuk mendapatkan jodoh. Contoh, kalau muka tu tak cantik, tak adalah gurau. Maksudnya kalau memang dia tak ada jodoh, tak adalah walaupun dia mandi macam mana, banyak mana pun. Okey, tapi kalau Allah bagi dia jodoh, dia tak mandi pun, busuk macam mana pun, dia tetap dapat jodoh. Kalau Allah dah tentukan dia dapat jodoh. Contoh, jangan tak mandi. Okey, mandi bunga untuk mendapatkan jodoh. Ni nak buang sial, nak dapatkan jodoh, nak mendapat sesuatu hajat. Itu antara kata-kata kunci yang selalu boleh dengar, yang kamu boleh hafal. Okey, mandi bunga. Okey, apa lagi? Percaya apabila ada ular masuk ke dalam rumah, ada kecelakaan yang akan berlaku. Ni benda yang akan berlaku dia dah boleh rasa. Benda tu kita tak tahu. Sesuatu yang akan berlaku hanya Allah sahaja yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Betul. Pernah malaikat datang kepada Nabi Muhammad, dia tanya bila hari kiamat. Dia tanya pasal masa depan kan, bila hari kiamat. Nabi jawab apa? Orang yang tanya lagi tahu daripada orang yang ditanya. Mana malaikat tu lagi tahu pada Nabi Muhammad. Mana kalau Nabi Muhammad tak tahu, kalau yang tukang tanya tu tak tahu, yang tukang jawab pun tak tahu, dua-dua tak tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Melainkan siapa yang Allah nak bagi tahu. Okey. Contoh Nabi apa
Nabi Yusuf kan, dia boleh tafsir mimpi, dia boleh tahu masa depan. Itu mukjizat Allah kepada Nabi Yusuf. Tapi kalau orang biasa tak ada. Nah, kita pergi jumpa bomoh lah, pergi jumpa ustaz tu, ustazah ni ke, jangan percaya, menipu. Nak duit kamu je sebenarnya. Okey, dan bila kamu percaya, kamu telah melakukan khurafat, dan ini boleh menyebabkan syirik dan boleh menjadi jatuh kafir, masuk neraka selama-lamanya. Okey dah, pilih 3 sahaja. Okey baik, tengok soalan seterusnya. Dapat 3 soalan. 1A, kalau jawab 1 dapat 1 markah. B dapat jawab 2 markah, C 1 jawab dapat 3 markah. Okey, tengok yang ketiga. Mengapakah Allah Ta'ala melarang manusia mempercayai perkara khurafat? Sebab kenapa Allah larang? Bagikan 2, dia nak 2. A dengan B. Bila kata sebab ni, kita tengok pada akibat. Tengok kesan. Benda yang kita tak nak, kita ceritakan kat dalam jawapan tu. Okay, di antara kesan khurafat ialah boleh menyebabkan syirik. Boleh menyebabkan syirik ataupun menjadikan seseorang itu dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Boleh menyebabkan berlaku kemungkaran dan kerosakan, menjadikan seseorang itu takbur dan pendendam. Hukum Allah SWT dipersendakan dengan sewenang-wenangnya, hidup tidak aman dan tenteram. Tulis kat situ. Allah larang kita buat tu sebab tak nak kesan itu berlaku pada kita. Boleh yang muka surat 52. Okay, letak 3 sahaja, letak 2 sahaja, tak banyak. Okay, kedua, seterusnya soalan yang keempat, tuliskan 3 cara untuk menghindarkan diri daripada perkara khurafat. Macam mana kita nak jauhkan diri kita? Cara ada kat muka surat 52 juga kat sini. Okay. Dia apa cara? Okay, pilihlah ada 3 cara kat sini. Mempertingkatkan kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah. Mempertingkatkan apa dia? Kepercayaan dan ketakwaan kepada siapa? Kepada Allah. Maknanya kepercayaan, maksud kepercayaan ini adalah keimanan. Okay, ketakwaan itu yang kita kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah itu dinaikkan lagi, dipertingkatkan banyak lagi. Bila orang itu mempunyai kepercayaan, keimanan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi, dia tidak akan percaya kepada khurafat. Tapi kalau keimanan dia pun dah lemah, tak bertakwa pada Allah, tak takut pada Allah, jadi bila khurafat pelik-pelik ni dia boleh percaya. Okay, seterusnya, sentiasa mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Sunnah ni hadis kerana di dalamnya mengandungi panduan yang sebenar. Sentiasa mengkaji. Mengkaji apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, kerana apa? Kerana di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah ni mengandungi panduan yang sebenar. Dalam Al-Quran dengan dalam Sunnah, dalam hadis, ada dah panduan ataupun cara, contoh nak bebas daripada gangguan syaitan. Dalam As-Sunnah ada baca baca ayat kursi, baca surah Al-Falaq, contohnya Nabi suruh. Ada dah. Yang kita pergi sibuk nak pergi jumpa bomoh kenapa? Hai bomoh, hai mambang tanah mambang, macam tu kan. Semua tu sebenarnya khurafat. Apa kita nak minta tolong pada sesuatu selain daripada Allah. Okay, dah ada dalam Quran dengan Sunnah, guna pakai. Jadi macam mana nak tahu? Kena kajilah, belajar. Okay. Kemudian yang ketiga, berusaha menjauhi apa? Segala perkara-perkara yang mendorong kepada mana? Kepada khurafat. Seperti apa? Menonton filem-filem tahyul dan sebagainya. Tengok cerita mengarut-ngarut. Sekarang kan dah banyak cerita mengarut,
kita magic. Nak tengok untuk suka-suka tak apa. Okay, tapi jangan percaya. Tengok pun, nak percaya pun kelakar nak percaya buat apa. Tengok Avenger, boleh percaya tak? Tak. Tengok apa, X-Men, percaya? Tengok Superman, percaya tak? Saya. Ay, astagfirullahaladzim, Jabar. Memang tak lah. Tak ada. Okay. Faham tak? Okay. Faham. Jangan kita sibukkan Ada dengan kok orang boleh. Jangan sibuk dengan cerita-cerita mengarut ni. Okay. Kadang cerita-cerita hantu biasanya. Siapa yang suka tengok cerita hantu tu? Kadang tengok cerita hantu takut. Padahal cerita tu yang menakutkan. Bukan ada hantu macam tu pun. Jangan takut. Ni bila tengok cerita hantu je, mak dia panggil kakak, jom kita teman nak pergi tandas. Buat apa nak takut? Itu cerita je. Okay, orang yang belakang tu pun tak takut. Okay. Okay, tulis. Dia nak 3 je. Senang Pertama, tingkatkan lagi kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, sentiasa mengkaji, kaji Al-Quran dan Sunnah. Okay. Yang ketiga, berusaha jauhi segala perkara yang mendorong kepada khurafat. Ataupun perkara yang mendorong ni macam kawan lah. Dengar-dengar cakap kawan, okay, jom aku percayalah, aku jumpa bomoh ni, esoknya apa? Memang aku ada dapat jodoh banyak, contoh. Kawan ni menipu ke? Kebetulan, mungkin kebetulan. Jangan percaya juga. Okey dah. Kita tengok muka surat 39. Senaraikan contoh-contoh khurafat. Contoh-contoh khurafat ada banyak yang tadi. Mana? Yang 6 tadi lah. Senaraikan. Dia nak 3 kan. Buat sekali balik. Lepas tu bawah dia kesan-kesan dia pula. Kesan-kesan yang tadi tu. Muka surat 52. Okay. Ni kesan. Okay, dia nak 3 je. Pilih. Okay, boleh Ingat, jangan tak buat belakang tu. Habis di kelas, Ustaz nak yang nama-nama ni semua hantar kat Ustaz. Tak ada alasan dah. Anissa kena hantar. Kalis pun Ustaz nak tengok. Arsyad, Sumaya, Sarah, Jabbar, Fasha, Ailatul Anissa, Azim, Balqis, Arif. Akif ada tak Arif? Ada. Dua-dua Ustaz nak. Okay. Hari ni juga habis kelas ni semua hantar. Okay, ambil gambar. Kalau tak boleh suruh mak ayah kamu ambilkan. Guna handphone yang kamu guna ni pun tak apa. Ambil gambar. Bagi Ustaz bukti. Okay, buat. Okay, 3 saja dia nak. Tak banyak. Contoh muka surat 51. Kalau kesan ni, yang bawah ni muka surat 52.
Okay. Sudah? Belum lagi. Tengah bayang kesan tu. Buat. Okay. Tapi kalau tak sempat tak apa, buat. Kita sambung, kamu buat lepas kelas. Kita nak cuba habiskan banyak tajuk hari ni kalau boleh. Ataupun biarkan dulu, kita tengok nanti. Tulis muka surat, Ustaz dah cakap tadi. Okay. Kat tepi tu tulis muka surat, contoh kesan-kesan khurafat. Kat mana kesan-kesan khurafat, muka surat 52. Tulis kesan-kesan khurafat ni 7.5, Ustaz 52. Tulis kat tepi ni 75, muka surat 52. Nanti bila ada masa kamu boleh rujuk balik ke buku teks tu. Tak ada masalah. Baik. Kita tengok seterusnya. Ni surat 40. Khurafat dapat dihindari dengan cara berikut. Tuliskan cara nak hindari khurafat. Macam tadilah. Mana tadi? Samalah kat kesan. Cara menghindari bawah kesan tu 7.6. Muka surat 52. Tulis kat tepi tu. Muka surat 7.6. Allahumma Muhammad. Surat 52. Ada nak 3. Ni pun ada 3, itu cukup lah. Pertingkatkan kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah, sentiasa mengkaji Al-Quran dan Sunnah kerana di dalamnya mengandungi panduan yang sebenar, berusaha menjauhi segala perkara-perkara yang mendorong kepada khurafat seperti menonton filem-filem tahyul dan sebagainya. Okay, tulis. Okay, dah? Kita tengok seterusnya 7.6. Pilih jawapan yang betul. Soalan dia, pilih jawapan yang betul. Apakah arti khurafat? Pertama, menyamakan Allah Ta'ala dengan yang lain. Kita nak tahu makna khurafat tu. Okay, menyamakan Allah Ta'ala dengan yang lain. Okay, tengok jangan tersilap dengan syirik. Ba, kepercayaan karut yang boleh membatalkan iman. Jim, menggunakan bantuan orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Ji, orang yang diberi kehinaan. Ba. Huruf ba, betul. Ba. Dan Allah Ta'ala dengan yang lain ini adalah syirik. Menyamakan. Bukan dia ambil pertolongan tapi dia menyamakan. Okay, kalau Jim menggunakan bantuan orang lain untuk mendapatkan sesuatu, ini tak salah. Contoh kamu guna ustaz untuk belajar, boleh. Ataupun kamu tak boleh, contoh kamu tak boleh keluar rumah sebab PKP, minta bantuan ayah kamu pergi kedai belikan, contoh tak boleh jajan, ayah kamu belikan. Bantuan ayah kamu untuk mendapatkan jajan tu. Tak salah ke tak tu? Tak ada masalah. Orang yang diberi kehinaan, orang yang diberi kehinaan ni ramai. Orang yang syirik, orang yang buat maksiat, orang yang buat kezaliman, orang yang suka menipu, orang yang suka mencuri, orang yang malas, orang yang tinggalkan ibadat, semua tu orang yang diberi kehinaan besar sangat.
Jadi yang paling dekat dengan maksud erti khurafat ini adalah ba, kepercayaan karut yang boleh membatalkan iman. Percayaan karut ni. Okey, baik, seterusnya. Apakah hukum mempercayai khurafat? Apa hukum dia? Tak ada jawapan kat buku teks tau. Tapi apa hukum dia? Siapa tahu? Syirik. Betul. Okey, syirik. Kalau kita Jin. tengok Jim kalau kita tengok alif, munafik. Munafik ni orang yang mulut dia cakap lain tapi perbuatan dia lain. Dia baik depan orang tapi dalam belakang, dalam hati dia mengutuk. Itu munafik. Okey. Tapi kalau orang khurafat ni dia buat depan-depan. Dia contoh dia minta tolong pada benda-benda hantu ke, ataupun dia buat amalan-amalan yang bertentangan dengan agama Islam lah, mandi safar seperti yang kita cerita sebelum ni. Benda tu nampak dia buat depan-depan. Okey. Tu berbeza maksud dengan munafik. Munafik ni dalam hati saja tapi kat perbuatan dia tak tunjuk. Dia baik, solat semua baik tapi dalam hati dia tak beriman. Okey, B pula, ba. Harus, memang salah lah. Khurafat mana boleh harus. Okey. Dal, sunat. Lagilah salah. Sebab Nabi ni bukan, sunat ni benda yang disukai, sunnah Nabi, benda yang Nabi suka buat. Memang salah lah. Syirik, jawapannya adalah syirik, iaitu minta bantuan. Tengok kat huruf ba tadi. Kepercayaan karut yang boleh membatalkan iman. Apa yang membatalkan iman? Syirik. Okay. Kita tengok sebelah. Soalan yang ketiga. Manakah di antara berikut kesan mempercayai khurafat? Apa kesan dia? Dia nak kesan. Kita dah belajar tadi kesan. Mana kesan tadi? Muka surat 52. Okay. Jiwanya aman dan tenteram. Ba, mendapat rahmat Allah Ta'ala. Jim, mendapat dosa besar. Dan masyarakat akan bersatu padu. Tak ada kat dalam ni. Tapi kita boleh agak dah. Okay, apa dia? Siapa tahu? Jim, mendapat dosa besar. Betul, Jim. Kita tengok satu. Alif. Jiwanya aman dan damai. Oh, aman. Orang buat khurafat ni aman, damai. Dia tahu, dia tidak bernasib malang, aman. Ya ke? Ba, mendapat rahmat daripada Allah. Memang taklah syirik. Okey, dan masyarakat akan bersatu padu. Nak bersatu padu apa? Sudah dia berpecah belah lah. Sebab dia buat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kadang-kadang kalau khurafat ni kan, dia pergi jumpa bomoh. Bomoh, kenapa saya sakit ni? Oh, kamu sakit ni sebab rupanya kawan kamu nama, contohnya kawan kamu nama Jabbar. Dia hantar sihir pada kamu, dia percaya. Dia percaya. Tak pasal-pasal kawan tu kena. Padahal kawan tu tak buat apa-apa pun. Dia baik lagi. Oh, lepas tu kau hantar sihir kat aku Dia cerita kat semua. Oh, dia ni, si Jabbar ni suka mensihirkan orang. Contoh Jabbar yang contoh. Okey? Jadi dia dengan akibat dia percaya khurafat yang dibawa oleh bomoh tu dah berpecah belah, bergaduh sama diorang. Salah. Dal ni salah. Tak, bukan bersatu padu. Jawapannya adalah jim, mendapat dosa besar. Syirik ni adalah dosa besar. Dosa kecil tak apa, kita minta ampun pada Allah. Dosa besar memang kena bertaubat habis-habis, betul-betul. Kalau tak sempat bertaubat, Allah akan azab di akhirat nanti. Kita tengok nombor 4. Jawapannya jim 4. Manakah di antara berikut bukan perkara-perkara khurafat? Cari. Bila ada perkataan bukan, kecuali, ada bukan, kecuali, benda tu kamu kena pilih jawapan yang salah daripada yang diberikan, jawapan-jawapan yang diberikan. Pilih yang salah sahaja. Okay, bila ada bukan atau kecuali. Selain, okay, nampak antaranya. Okay, tengok satu. Dia nak jawapan bukan khurafat memuja pantai. Khurafat, khurafat. Ba, mandi, tolak bala. Khurafat, khurafat. Jim, memuja pokok besar. Khurafat, khurafat. Suara ayam berkokok.
Rafat? Rafat tak ada lo? Ha? Jawablah. Tak tahu. Taklah. Kesian ayam tu. Tak pasal-pasal kena kurafat dia. Dia ayam. Kok. Weh ayam kau kurafat Kau buat kurafat Tak pasal-pasal ayam tu. Kesian dia. Dia tak kurafat. Bukan amalan kurafat tu. Kalau mempercayai suara ayam berkokok membawa maksud malang, itu baru kurafat. Kalau kamu percaya suara ayam tu. Tapi kalau suara ayam tu saja berkokok, kok. Salah tak ayam tu? Dengar salah? Oh kalau dengar ni kurafat? Tak ada. Jadi dal. Jawapannya adalah dal. Tapi kalau memuja pantai, ya pantai Islam berikan aku keselamatan, memang salah tu. Mandi tolak bala, mandi untuk tolak bala. Salah. Memuja pokok besar, bila jumpa pokok gunung, memang salah lah. Syirik tu. Okay? Tolak bala tu apa? Apa dia? Tolak bala tu apa? Bala ni benda sesuatu, bala ni benda ujian berat daripada Allah. Contoh, sekarang lah ni bala ni, COVID. Taufan ataupun ribut yang buatkan sesuatu benda yang buatkan kita sakit atau kita susah. Benda yang menyusahkan kita. Jadi bila dia mandi tu, bila tolak bala, maksudnya lepas dia mandi tu dia tak dapat masalah lagi. Tak dapat bala. Dia lebih, orang kata apa, dia lebih nasib baik. Tak ada salah. Okay? Okay. Faham ni? Cuba 4. Okay, baik, tengok nombor 5. Apakah amalan khurafat yang dianggap petanda baik dari segi pemikiran masyarakat Melayu tetapi bercanggah dari segi akidah Islam? Ni. Ini amalan Melayu masyarakat Melayu. Ni kena tahu lah. Apa ni satu pasal bantu. Okey. Ada amalan yang dibuat oleh kaum lain ataupun bangsa Arab contohnya. Okey, tapi ini biasa menjadi orang Melayu selalu buat. 1. Tenung nasib. Tenung nasib ni jumpa orang, lepas tu dia kata okey, aku nak tahu hari ni apakah nasib aku tahun ni. Dia tengoklah macam-macam orang, macam-macam cara. Ada yang ambil chopstick lah, ada yang ambil kad lah, ada yang tengok binatang lah, tengok angin lah. Okay. Ni tenung nasib, nak tahu masa depan. Hari Rabu akhir bulan Safar. Bulan Safar ni mandi tu. Burung hantu masuk ke dalam rumah. Jarang orang Melayu percaya sangat ni. Dan ketumbuhan objek pada anggota badan. Ada ketumbuhan. Ketumbuhan tu pergi jumpa doktor, takut ada kanser. Oh jauh lah pergi. Okay. Boleh? Jadi jawapannya adalah hari Rabu akhir bulan Safar. Percayaan orang Melayu. Kalau mandi time tu, dia boleh tolak bala. Okay? Boleh? Senang? Okay. Baik, seterusnya. Muka surat seterusnya, muka surat 41, Al-Asmaul Husna. Okay, semua nanti dulu kita petap ke belakang. Buat pelajaran yang ke-6. Okay, ada masa sikit sebelum 3.30. Usah nak tutup Google Meet 3.30 sebab ada sejam. Okay, tengok munafik. Orang tengok munafik. Munafik muka surat 43 buku teks. Kalau buku aktiviti muka surat 32. Okay, Ustaz, kita tak bukan buat satu-satu. Ustaz bagi tahu jawapan dia muka surat apa. Kamu cari sendiri. Okay, buka buku aktiviti
pelajaran 6 munafik. Tengok soalan 61 pengertian. Okey, pengertian muka surat 43, 61. Tulis. 61, 43. Muka surat 43. Tulis kat atas ni, tepi pengertian ni. Nanti kamu cari sini muka surat 43. Okey, dalil nakli 6.2. Ni muka surat 44. Muka surat 44. Okay, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Surah Baqarah ayat yang ke-14. Tulis benda Allah ni. Okay? Ataupun kamu buat kurungan ke apa, nanti tulis. Okay, kat dalam surah Baqarah. Tulis muka surah 44. Okay, boleh? Baik, surat 32 kita tengok seterusnya 6.3, jenis-jenis munafik ada 2. Lepas tu dengan penerangan dia. Okay, tengok. Ni. Muka surat 45, 6.3. Okay, jenis-jenis munafik 1 dengan 2 ini, kamu buat ni. I'tiqadi, keyakinan. Tulis kat satu ni. I'tiqadi, keyakinan. Yang kedua, amali, perbuatan. Amali, perbuatan dalam kotak yang atas. Kotak yang bawah tu adalah penerangan dia. Munafik adalah munafik besar kerana pelakunya menampakkan keislaman tetapi dalam hatinya tersimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Tulis kat bawah ni. Kalau tak muat, buat bawah sikit. Allah, kenapa hilang ni? Ya, Kojap. Okay, nampak? Okay. Kalau kedua ni, melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih ada iman di dalam hatinya. Tulis yang kat bawah ni nombor 2 pula. Okay. Seterusnya 6.4, senaraikan ciri-ciri munafik, muka surat 45 juga. Tulis 45, muka surat 45. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kat situ. Kat sini surat ni apa? 1, 2, 3, 4. Buat nombor ciri-ciri munafik ni buat nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kat sini. Okay, Ustaz nak kamu pilih 5 sahaja daripada 9 kat sini. Pilih pendek-pendek je cukup. Okay. Menyuruh perkara mungkar, kejahatan dan melarang perkara-perkara ma'ruf, kebaikan, melakukan dosa sampai habis. Ambil, pilih sekali. Tapi pilih yang berbeza lah. Ambil 5 sahaja daripada 9 ciri-ciri munafik. Okay. 45 tulis kat sini. Okay, seterusnya. Muka surat 34 pula. Contoh munafik. Contoh munafik muka surat 46. Tulis kat sini. Muka surat 46. I'tiqad dengan amali. Contoh munafik i'tiqadi. Contoh munafik amali. Ada 2 kat situ. Dia nak berapa? 1, 2, 3, 4. Dia nak 4 sahaja. Cukup 4 semua. Okay. Buat. Kalau terlebih sikit pun tak apa. Okay. Baik. Muka surat, tulis kat sini 45 sorry 46. Allah. 46. Contohlah. Buat sendiri. Muka surat 46 tulis kat situ. Boleh kamu rujuk balik. Baik. Kesan munafik. Okay. Kesan-kesan munafik pun muka surat yang sama 46. Tulis 46 kat sini. Dia nak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dia nak 5 kesan. Kat sini ada berapa? Ada 5. Bagus. So 1. 6.6 ni. Okay, satu masukkan. Ya, Arif. Apa dia Arif? Kena buat muka surat aktiviti mana ke mana. Muka surat aktiviti. Tajuk 6 dengan tajuk 7. 7 kita dah siap tadi kan? 6 kita siapkan pula.
Okey? Okey, dah habis. Okey. Kalau boleh Ustaz nak kamu habiskan sampai habis. Okey, sampai tajuk 1. Tapi tak apa, kita buat dulu 6 dengan 7 ni. Okey? Dah nak kat 3.30 dah. Jadi sebelum Ustaz nak tutup, bukan tutup pula. Nak tutup Google Meet tapi kelas masih berlangsung sampai 4.30. Sampai asar. Tahu? Jangan off. Jangan berhenti. Okey? Okay, ada soalan tak? Tak ada. Tengok balik. Tak Kalau ada. tak faham tanya. Lailatul Anisa, okey tak? Tak dengar suara pun. Anisa. Okey tak tu? Okey. Okey. Siapa ni? Balkis. Allah, letaklah gambar elok sikit. Apa Ustaz? Okey tak? Okey. Okey, siap kan Baca ambil gambar. Okey. Ambil gambar elok-elok. Macam Kalis main ambil je. Kalis? Ambil cantik-cantik Kalis. Tak cantik. Pergi kat tempat terang, jangan pergi tempat gelap. Pergi kat tempat terang, zoom dulu, zoom lah. Tekan dulu bagi dia fokus, baru ambil gambar. Boleh Ustaz baca. Kalau kamu macam, kamu ambil gambar tu macam kamu berlari, mana Ustaz nampak? Kalau info mahal tak apalah sikit. Sarah okey tak Sarah? Okey. Kamu kat mana? Kat rumah? Kat pejabat polis tu Kita baru pergi tadi. Pejabat polis tapak. Saya nak pergi hantar nak lentas daerah. Okey tak apa. Arif, okey tak Arif? Akif. Okey ke KO? Okay. I mean, KO. KO? Ya Allah, tanya yang okey tu. Yang KO tanya yang okey. Yang okey cerita yang KO. Okey. Fasha okey tak Fasha? Ada soalan Fasha? Tak ada. Okey. Jabar, sejuk tak Jabar? Sejuk Apa, tak kat Ustaz? situ? Apa? Sejuk tak kat gunung sana tu? Sejuk. Okey, baik. Semaya, ni senyap. Semaya okey tak? Okey je Ustaz. Okey, Malak mana? Mana dia tu? Aduh kamu ni. Apa kamu sini? Okey, tak apa. Yang lain kalau kawan-kawan kamu dapat hubungi kawan-kawan kamu yang lain, minta ada orang masuk sekali Google Meet. Kalau tak boleh beritahu kat Ustaz. Senyap, Ustaz tak tahu. Ada lagi ke? Ada masalah ke? Tak ada. Kan? Senyap je yang lain-lain tu kan. Hampir lebih daripada setengah. Senyap. Tak ada apa-apa respon pun. Okay? Tanyalah kat kawan-kawan kamu tu. Okay? Okay, lepas ni Ustaz nak tengok hari ni juga 6 dengan 7. Cuba siapkan dulu. Jangan tutup buku selagi tak siap 6 dengan 7 ni. Okay? Okay, 3.30 dah. Okay, itu saja untuk hari ini. Google Meet. Tapi masih kelas berlangsung. Ustaz tengah tunggu tau. Jangan ingat Ustaz tak tunggu. Okay? Sebab rakaman Ustaz nak buat rakaman sejam sahaja. Okay, sebab Ustaz rakam Ustaz masuk YouTube. Okay? Tapi yang lain kena teruskan buat. Okay? Itu saja. Kita baca, kita tutup. Tutup pula. Kita tangguh kelas kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua-dua ibu bapa kami. Dan kasihanilah mereka seperti mana mereka kasihani kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Waalaikumsalam. Teruskan buat. Bye. Assalamualaikum, kan bye. Waalaikumsalam.